Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bincang satu topik pada hari ini, iaitu kemenangan Taliban di Afghanistan. Siapa yang bimbang? Sebelum kita mula bincang, minta tolong supaya subscribe, like dan komen dalam channel ni supaya video ini dapat berkembang dan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi. Saya tertarik dengan satu video pejuang Taliban apabila masuk ke dalam istana Presiden. Mereka memperdengarkan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perjuangan Taliban, perjuangan berdarah selama 20 tahun setelah Amerika dan sekutunya menyerang Afghanistan. Lalu mereka dapat mengambil semula istana Presiden di Kabul tanpa ada pertumpahan darah. Maka ini suatu yang besar. Mudah-mudahan ia adalah satu karamah yang diberikan oleh Allah pada mereka. Peristiwa ni mengingatkan kita apabila mereka baca surah An-Nasr ni, teringat dengan satu peristiwa yang mungkin ia adalah satu simbolik, iaitu Fathu Makkah. Setelah 21 tahun Nabi SAW dan para sahabat berdakwah dan berjihad tanpa henti dengan nyawa dan harta benda, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat masuk ke Makkah tanpa berlaku pertempuran yang banyak. Jadi mereka juga Taliban, mereka dapat masuk ke Kabul dengan sangat cepat. Bukankah musuh mereka hampir semua kuasa besar dunia yang diketuai oleh Amerika? Bahkan digelar sebagai ketua polis dunia ataupun polis dunia. Dah tentu ini adalah satu kemenangan yang patut dibanggakan dan sangat luar biasa. Persoalan yang selalu ditimbulkan, adakah kemenangan ini dicipta oleh Amerika? Sebab ada yang kata, masuk dalam Kabul tanpa pertumpahan darah dirancang kot. Amerika beri kemenangan itu mudah-mudah kot. Ada perancangan di sebaliknya. Saya ingin menegaskan, mereka mencapai kemenangan, Taliban mencapai kemenangan setelah 20 tahun mereka berjihad tanpa henti dengan melawan penjajah terkuat di dunia, Amerika dan sekutunya. Berbekalkan dengan keimanan yang kuat. Bahkan kalau dilihat senjata mereka ketinggalan zaman dan sangat terhad. Tak pernah mengeluh, tanpa putus asa berbanding Amerika dan sekutunya mempunyai teknik perang yang hebat, modal tanpa had. Ini bermakna pejuang Taliban jauh ketinggalan daripada musuh mereka. Sayangnya ramai yang terpengaruh dengan tuduhan murah terhadap pejuang Taliban ni. Mereka menganggap senang-senang je masuk Kabul. Tak, saya dah letak di Facebook saya, beberapa bulan sebelum itu Taliban telah melakukan serangan secara besar-besaran, menawan satu demi satu kota, dan akhirnya kota-kota di sekeliling Kabul itu telah runtuh satu persatu. Bahkan ramai juga tentera Afghanistan sendiri yang menyerah kalah dan menyerahkan senjata mereka pada pejuang Taliban. Dan yang menariknya, pejuang Taliban tidak menghukum tentera Afghanistan ini dan dibiarkan mereka hidup seperti biasa, balik ke keluarga mereka. Baik tak pejuang Taliban ni? Baik kan? Ramai yang tuduh mereka kejam dan ini semua adalah propaganda daripada media dunia ataupun media kufar. Jadi kita sebut sekali lagi, ramai yang terpengaruh dengan tuduhan murahan terhadap pejuang Taliban. Ketika Mujahidin Afghanistan dulu memerangi USSR Soviet Union dari tahun 1979 sampailah 1992, selama 13 tahun mereka juga pernah dituduh dengan tuduhan yang sama, seperti pemberontak, fanatik, radikal, mundur dan macam-macam lagi. Perkara yang sama ini juga diletakkan dan dilabel kepada Mujahidin Taliban. Ketika Amerika tidak berjaya
merundingkan kepentingan mereka dengan pihak Taliban semasa Taliban memerintah dulu di Afghanistan. Pada tahun 1996, pemerintah Amerika mula membuat agenda untuk menjatuhkan Taliban. Kerana Taliban tak boleh dengar cakap dia, tak boleh ikut dia. Maka mereka mengadakan agenda untuk menjatuhkan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Apa yang mereka lakukan? Ada dua perkara. Pertama sekali, Ghazwul Fikri, iaitu perang pemikiran. Semua media arus perdana yang berpihak kepada Amerika dan Eropah, termasuk di negara umat Islam itu sendiri, telah melabel mujahidin Taliban dengan label murahan, kolot, keras, fanatik, ekstrim, pengganas, tak ada toleransi, diskriminasi terhadap wanita, melarang wanita belajar, membiayai pemerintahan dengan melalui perniagaan popi ataupun dadah, anti kemajuan, macam-macam label dikenakan. Yang kedua adalah melancarkan Ghazwul Askari, iaitu perang ketenteraan. Amerika dikatakan merancang serangan ke atas bangunan berkembar WTC pada 11 September 2001. Kajian-kajian di pelbagai negara oleh pakar-pakar menunjukkan yang melakukan serangan di WTC bukan seperti mana orang yang dituduh oleh pihak Amerika, iaitu Al-Qaeda. Dalam pelbagai aspek telah terbukti bahawa bukanlah Al-Qaeda yang melakukan, tetapi ini satu konspirasi, satu perancangan yang besar untuk mendapat lesen membunuh umat Islam di Afghanistan khususnya, dan kemudian begitu juga di Iraq. Jadi tuduhan pada masa yang sama diberikan kepada Osama bin Laden, seorang jutawan Saudi Arabia yang berada di Afghanistan. Ada sahabat-sahabatnya juga yang tinggal di Afghanistan. Osama bin Laden ni, ada orang yang kata tak wujud. Sebenarnya Osama bin Laden memang wujud. Bahkan Dr. Abdul Azzam apabila berjihad di Afghanistan, berjihad lawan dengan USSR Soviet Union, telah menyebut tentang sosok tubuh Osama bin Laden ni. Dan Dr. Abdul Azzam mengakui dan menyebut tentang kebaikan, perjuangan, bahkan dia telah membelanjakan banyak hartanya untuk membantu mujahidin Afghanistan dalam melawan komunis USSR Soviet Union pada ketika itu. Jadi Amerika menuduh Osama bin Laden menjadi dalang perancang kepada runtuhan ataupun serangan di WTC. Jadi Amerika menggunakan nama Osama bin Laden pada ketika itu. Presiden Amerika pada ketika itu, George W. Bush, menegaskan bahawa Taliban mesti segera menyerahkan Osama bin Laden pada mereka. Ini satu alasan sahaja. Kerana mereka faham bahawa Taliban yang berpegang kepada prinsip Islam, mujahidin yang sebenar, mereka tidak akan menyerahkan seorang Muslim kepada puak kufar. Sudah tentu tokoh ini akan diseksa, bahkan mungkin akan dibunuh. Jadi mereka bertindak tidak serang. Cuma pada ketika itu, Amerika telah memberi amaran jika Taliban tidak mengusir Osama bin Laden daripada Afghanistan, mereka akan diserang. Akhirnya, apabila Taliban menolak cadangan ataupun ugutan Amerika, maka Amerika melakukan serangan ke atas Afghanistan, bahkan dipersetujui oleh Kongres Amerika dan juga disokong oleh NATO serta negara Eropah yang lain. Bagi saya, apa nak pelik? Iraq juga diserang dengan alasan mempunyai senjata pemusnah besar-besaran. Bahkan terbukti sampai sekarang memang tidak ada. Setelah ratusan ribu umat Islam dibunuh, Amerika telah terbukti melakukan pembohongan
dengan menyerang umat Islam di Iraq. Baik, Afghanistan pada ketika itu dihujani dengan peluru dan bom dari kebanyakan kuasa-kuasa besar dunia yang diketuai oleh Amerika, bahkan dibantu juga oleh Iran, Syiah Iran. Selepas beberapa ketika, Amerika dan sekutunya berjaya mengalahkan Taliban. Ada pandangan menyatakan Taliban ni dia terpaksa berundur kerana kemusnahan dan kematian yang dilakukan oleh pihak bersekutu ataupun tentera kufar ini terhadap orang awam dengan strategi bumi hangus. Mereka terpaksa berundur. Saya pernah terbaca satu komen oleh salah seorang daripada pemimpin Taliban. Mereka menyebut setelah beberapa tahun Amerika menjajah Afghanistan, mereka menyebut mereka bila-bila masa boleh ambil Kabul. Tetapi mereka tak nak ambil Kabul sebab mereka tahu Amerika dan sekutunya akan melaksanakan serangan dan impaknya adalah kepada orang awam. Jadi apa yang Taliban lakukan? Serangan secara gerila. Tinggal di Bukit Bukau, di Gunung Ganang. Saya teringat juga salah seorang bekas general USSR Soviet Union apabila Amerika nak masuk menyerang Afghanistan, dia pernah berpesan supaya Amerika tidak meneruskan serangan kerana mereka hanya akan menembak Gunung Ganang. Sebab pejuang Taliban kebanyakannya mereka tinggal di Gunung Ganang tersebut. Setelah Afghanistan diserang dan Taliban dijatuhkan, mereka gantikan dengan kerajaan boneka di Afghanistan. Hamid Karzai dilantik sebagai Presiden Afghanistan yang baru dan semua ketua negara dalam institusi kerajaan digantikan dengan golongan yang kita sebut dicetak oleh Amerika. Walaupun begitu, Taliban dia tidak pernah menyerah. Taliban tidak berputus asa. Pejuang-pejuang mereka melancarkan perang gerila dan berdakwah di kawasan-kawasan yang mereka kuasai, terutamanya di Kandahar. Sebab Kandahar ni tempat yang paling kuat Taliban. Dan Alhamdulillah, dengan perjuangan mereka selama 20 tahun, akhirnya Allah berikan kemenangan pada mereka. Selama 20 tahun peperangan di Afghanistan, Amerika telah membelanjakan 2.26 trilion menurut Cost of War Project. 2.26 trilion. Dan kini, dengan pembelanjaan yang sebegitu besar, kini semua senjata canggih Amerika dan sekutunya telah menjadi ghanimah ataupun harta rampasan kepada Taliban. So, rampasan dari tentera Afghanistan yang dinilai dianggarkan berpuluh bilion, dan ada yang cuba untuk mentafsirkan apabila Taliban mendapat senjata, mereka kata ni Amerika nak serah kepada Taliban lah ni ada pakatan di sebaliknya. Bagi saya tidak. Sebenarnya banyak senjata yang diambil oleh Taliban adalah daripada tentera Afghanistan. Sama ada tentera Afghanistan kalah perang ataupun melalui mereka serah diri kepada Taliban. Kebanyakan peralatan persenjataan yang berada di lapangan terbang Kabul, iaitu milik tentera Amerika, mereka telah musnahkan ataupun sabotaj agar Taliban tak dapat menggunakannya. Mereka sabotaj. Bahkan kita tengok mereka juga menghancurkan radar lapangan terbang di Kabul, dan bahkan pejabat-pejabat mereka, perabot-perabot mereka musnahkan. Saya letak video bagaimana mereka merosakkan Humvee. Lalu saya teringat شوق لقرب المصطفى